Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih rakan tugas di studio. Apabila kita berada di World Urban Forum ini, kita bertemu dengan ramai pakar dari luar negara dan juga di pakar tempatan, tapi kearifan tempatan dari Malaysia itu juga mungkin dapat dikongsikan dan dapat dipelajari bersama di peringkat antarabangsa. Apabila saya di Kahirah ini, saya terkejut jumpa dengan tetamu yang selalu kita bertemu di secara dalam talian, iaitu Dr. Kamarul Azhari Razak dari UTM, selalu di Esok Awani, tapi tak sangka jumpa di Kahirah ini. Satu perkara Prof, kalau kita ceritakan mengenai daya tahan bandar terhadap bencana, itu kalau di peringkat global kita bercerita mengenai dalam World Cities Report baru-baru ini mengatakan bahawa mereka yang berada di bandar yang paling teruk terjejas kerana perubahan iklim. Tak payah cerita pasal masa depan, di tempat dan masa kini juga kita melihat bagaimana kalau banjir berlaku di bandar. Kalau kita lihat pada tahun 2021, apabila banjir melanda di Taman Sri Muda dan juga beberapa kawasan bandar di Lembah Kelang, respon tu agak susah. Jadi justru bagaimana perbincangan dan juga daya tahan bandar tu perlu ditingkatkan, dan ini mungkin bermula dengan aspek yang paling mudah sekali, komunikasi dan juga tindakan dari kalangan masyarakat. Baik, terima kasih banyak Zul. Terima kasih pihak Esok Awani. Dalam konteks semasa kita lihat World Urban Forum katakan isu dan masalah berpunca daripada bandar, dan kita lupa bahawa solusi pun daripada bandar. Jadi di sini kita lihat populasi dunia telah mencecah hampir 60% yang akan tinggal di bandar pada tahun 2030, dan dalam konteks Malaysia pun hampir mencecah 76% populasi. Dan contoh yang amat baik tadi, 2021 banjir besar, hampir 3.1 bilion kerugian di negeri Selangor sahaja, dan di Malaysia mencecah hampir 6 bilion daripada satu single event. Jadi masalah banjir, masalah impak perubahan iklim ni memang ketara, dan dia lebih ketara di bandar kerana pelbagai isu, dan kita lihat di sini apa yang kita boleh pelajari, pelbagai amalan-amalan terbaik. Antara lain mereka memperkatakan tentang kearifan lokal, localization approach. Kekuatan tu ada di peringkat tempatan, penduduk bandar dan sistem rangkaian pengurusan, dan saya percaya seperti mana yang Zul nyatakan tadi, komunikasi memainkan peranan penting untuk menyalurkan maklumat dan memastikan bahawa setiap polisi tindakan disalurkan menerusi platform yang baik, dan diambil tindakan bersasar oleh masyarakat setempat, terutama penduduk bandar. Dan pihak UTM juga menjadi host juga dalam salah satu sesi di World Urban Forum ini, Emerging Technologies and Transdisciplinary Approach towards Strengthening Risk-Informed Urban Resilience. Susah nampaknya, tapi mudahkan Prof. Apa yang dilakukan di sini? Alhamdulillah, satu sesi networking yang di mana ahli panel terdiri daripada UNESCO, daripada Paris, Perancis. Kita jemput juga daripada pihak Mexico, mewakili Caribbean dan juga Latin America, dan juga pihak Urbanis Malaysia. So kita memperkatakan tentang aspek teknologi baru dan moden, bagaimana untuk mengurangkan dan mencari solusi terutama melibatkan aspek perbandaran. Dalam konteks Malaysia, kita telah mengangkat beberapa inisiatif termasuk yang dimainkan oleh pihak Urbanis Malaysia, yang mana pihak UTM turut terlibat, membangunkan apa yang kita rujuk sebagai pelan tindakan bandar. Ini suatu kekuatan di Malaysia melihat bahawa setiap kali bencana terutamanya banjir, impaknya bersifat lokal. Jadi kita harus bangun dan angkat konsep daya tahan. Tetapi di sini kita melihat konsep daya tahannya telah menjadi budaya. Dia bukan lagi perlu diajar, dia telah menjadi satu tabiat dalam perancangan, pembangunan, pemantauan sistem pembandaran. Resilience culture itu diadaptasi dalam proses, dan itu beberapa dapatan-dapatan seperti yang kita lihat di Kahirah hari ini, satu perkara yang kita boleh cungkil dan adaptasi dalam konteks Malaysia. Prof, kenapa kalau bencana berlaku di bandar ianya lebih susah diuruskan berbanding dengan kawasan kampung ataupun kawasan pedalaman? Kita selalu fikir macam kalau di kawasan kampung dan pedalaman tu susah nak sampai dan sebagainya. Tapi realitinya di World Urban Forum ni menyatakan bahawa
masyarakat bandar lah paling teruk terjejas kalau ada climate change, kalau ada perubahan iklim, kalau banjir besar berlaku, kerosakan harta benda dan juga untuk selamatkan pun susah di bandar. Kita melihat apa yang berlaku di Sepanyol baru-baru ini, banjir besar yang berlaku. Benar. Even kalau kita di Malaysia pun ada contoh kita sendiri. Ya. Baik, ringkas, sistem pemandaran begitu kompleks. Kita lihat aspek fizikal, infrastruktur, sosial, ekonomi. Satu impak akan mencetus impak susulan. Jadi solusi yang kita jangkakan di sini satu solusi yang seharusnya bersifat holistik, bersepadu, dan dalam konteks pengurusan risiko bencana ini sesuatu yang kita perlu memahami kelemahan kita dan juga keunikan dalam mencari meneroka aspek-aspek solusi baru, termasuk yang berasaskan data, fakta, teknologi. Dan hari ini juga sesi kami tadi memperkatakan tentang pengetahuan setempat, indigenous knowledge, local knowledge. Kearifan lokal ini menjadi satu kekuatan di sini. Tapi dalam masa yang sama, dalam laporan Bandar Dunia juga mendapati bahawa tidak banyak pelaburan dilakukan untuk berdaya tahan dengan impak perubahan iklim ini. Saya rasa itu peringkat global, di Malaysia juga tidak kurangnya. Dan juga itu memerlukan modal yang cukup besar, pembiayaan, nak cari duit dan juga pematuhan kepada SDG dan juga ESG itu. Kesediaan tu ada, tapi bagaimana itu jadi cara baru juga pengurusan dan juga pembangunan di bandar? Soalan dan perkara yang amat penting yang mungkin bagi pihak kami, ahli akademik, pihak penyelidik, suatu yang perlu lagi diteroka dalam konteks bukti dan fakta teknikal, informasi yang diperlukan. Dan kami amat memahami bahawa aspek financing menjadi satu kekuatan, dan ini juga agenda dibincang di peringkat global. Cuma kita harus melihat alternatif, tidak hanya semata-mata mengharap 100% kepada dana awam, tetapi melihat bagaimana kita boleh memperkasakan sektor swasta, sektor badan bukan kerajaan sebagai contoh, dan juga melihat meneroka beberapa geran-geran adaptasi yang ditawarkan di peringkat antarabangsa. Prof, dalam masa yang sama, kalau kita melihat kepada bencana ini, dia tidak mengira sempatan daerah. Benar. Itu selalu kita katakan. Dan kita nak bawa dalam konteks ASEAN contohnya, ala-ala kita menuju ke ASEAN. Kita selalu mengatakan kalau banjir di bandar ini ianya bukan sahaja berlaku di Jakarta, bukan sahaja berlaku di Surabaya ataupun di Bangkok, di Kuala Lumpur sudah pasti, tapi bandar yang diklasifikasikan mungkin lebih ke hadapan seperti Singapura juga ada ancaman dalam aspek itu. Dalam kerangka itu, bagaimana kita melihat bahawa the global warming itu mungkin akan berentasi sempadan negara, tetapi kita perlu akui bahawa adanya jurang pembangunan antara satu negara dengan satu negara. Kalau dalam konteks ASEAN juga, dalam daerah itu pun jurang tu juga tetap ada, Prof. Pandangan-pandangan. Benar. Dan ini suatu perkara yang saya percaya boleh diangkat, memandangkan kepengurusian ASEAN akan bertukar tangan ke pihak Malaysia pada tahun 2025, kerana kalau kita lihat memang ada laporan-laporan kajian peringkat saintifik menyenaraikan 10 negara ASEAN melihat dari segi tahap risiko keterdedahan dan juga tahap daya tahan. Dan bersedia ke belum? Bersedia. Tidak semestinya bencana tu banyak menunjukkan bahawa tahap daya tahannya rendah. Tidak. Tetapi kalau diseimbangkan pelaburan, mitigasi dan adaptasi, kita berupaya mengurangkan impak. So impak inilah penting. Impaknya, impak kerugian ekonomi dan juga impak yang menyebabkan kerosakan aset infrastruktur selain daripada kehilangan nyawa. Ini suatu agenda, dan saya percaya di peringkat ASEAN dasar dan polisinya ada, dan mereka juga sedang mencungkil idea-idea baru. Ini sesuatu yang kita jangkakan di bawah kepengurusian, di bawah kepimpinan Yang Muhammad Kemalan Perdana Menteri. Okey, Prof, kita dah cerita mengenai world dunia, kita dah cerita pasal peringkat rantau ASEAN, tapi akhirnya apa lagu negara kita cerita begitu tanpa kita melihat kepada apa yang berlaku di tempatan. Prof bergerak aktif dalam apa yang berlaku public engagement dan juga penglibatan masyarakat awam. Bagaimana kita lihat program-program ini penting, dan juga mereka yang duduk di bandar, kalau ada program itu terlibat sama, penting untuk mereka memberikan fakta dan juga memberikan data-data yang sangat diperlukan oleh pembuat dasar dan juga pengkaji seperti UTM dan juga pihak-pihak lain.
Baik, dan kita melihat ini juga isu yang diangkat di sini, yang di mana antara tema yang dinyatakan di sini, dia harus bermula daripada rumah, bermula di peringkat lokal. Begitu sinonim hampir 37,000 orang peserta berdaftar pada World Urban Forum, mereka memperkatakan lokal. Ini suatu kekuatan dan semestinya pemerkasaan komuniti ini bukan satu tugas mudah, dan di sinilah peranan agensi-agensi kerajaan bersama dengan pihak-pihak swasta, ahli akademik bersama-sama meneroka beberapa solusi yang juga memberi manfaat lokal, dan tidak lain tidak bukan ini menuntut satu komitmen jangka masa panjang. Kita kat Malaysia tak ada masalah komitmen tu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami. Sama. Itu seronok berkongsi cerita dan juga terus lagi kita dapat bersama di World Urban Forum ini. Ini World Urban Forum kali 12 yang saya kira sudah pun melabuhkan tirainya di Kahirah ini. Semoga perkongsian ini juga akan bawakan kepada anda dari masa ke masa. Sudah pasti kalau ada bencana dan sebagainya, kita juga perlu bersedia dalam aspek itu, dan kearifan dan juga pengetahuan ini yang kita perlu kongsikan bersama untuk tindakan kita dalam musim terkujuh dan sebagainya yang akan datang. Sekian saja, kita kembali ke studio.